Dia dalam perkara ni, sebab tengok-tengok dalam ceramah-ceramah tu, dia ustaz ni bukan semua perkara yang dia nak ulah. Ini perkara yang membabitkan lebih besar. Kita jangan capur tangan lah. Tunggu pihak berkuasa yang menetapkan. Ni jadi maknanya pada masa khalifah terdahulu berlakunya wabak bawa pada kematian. Apa yang dilakukan oleh khalifah bukan tutup masjid, tutup tempat-tempat maksiat. Lepas tutup tempat maksiat, wabak tu hilang. Itu tetap dah tu. Sebab bala-bala bencana itu mari daripada maksiat yang dilakukan. Itu tetap dah, itu bukan masalah wabak. Memang tanggungjawab pihak berkuasa dah tu. Kemudian kita kena tengok pula wabak tu dia merebak cara mana. Itu kata serah pada pihak berkuasa. Betul lah terdahulu pernah berlaku dalam sejarah khalifah Islam, berlaku wabak. Tindakan dia ambil adalah menutup tempat-tempat maksiat. Kemudian wabak tu berhenti. Dia wabak macam mana, penyebarannya macam mana. Jadi sekarang ni macam mana. Jadi tak payahlah. Ustaz sekalipun bukan semua perkara yang dia nak ulah. Sepatutnya apabila ada wabak, kita kena ramai-ramai mai ke masjid. Sepatutnya bukan nak tutup masjid. Kita sepatutnya kuat ibadah. Ibadah bukan hanya di masjid. Ibadah bukan hanya di masjid. Apabila masjid diarahkan supaya hentikan, kita perbanyakkan ibadah di rumah. Nak tengok kita ni, ahli masjid ni, bila tak datang masjid, duduk di rumah, boleh tak mengepalai keluarga beribadah kepada Allah? Duduk di rumah tak jadi hijau dah lah. Duduk masjid baru nampak lebar. Itu bukan kerana Allah, kerana manusia. Dan kita kan duduk ibadah di masjid. Sekarang ni ada musibah, diarahkan supaya hentikan perkara masjid. Kita perbanyakkan ibadah sebagaimana yang kita lakukan di masjid, kita lakukan di rumah. Kita duduk masjid biasanya ada kuliah-kuliah. Dah masjid tak ada kuliah dah, kita buat kuliah kepada keluarga kita. Ngaji lama dah kan, dengar lama dah kan. Ke mana? Ada anak, ada cucu, bila lagi? Ni sebab peringkat takut kepada kumang, lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa benda nak cerita tu? Bertuhankan makhluk, tidak bertuhankan Allah Subhanahu wa taala, macam-macam. Kadang-kadang yang buat kenyataan tu, kalau tengok dalam FB, duk ngaji sama, duk dengar sama. Bukan FB boleh tahulah. Yang di-share ni adalah kuliah. Maknanya orang dengar ni. Kenapa mudah-mudah nak tuduh orang Islam bertuhankan makhluk, tidak bertuhankan Allah? Kerana takut pada kumang, tak takut kepada Allah. Dia nak takut kepada Allah ni balik kepada ilmu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah, orang yang berilmu. Apabila pihak berkuasa agama menetapkan satu-satu perkara, kenapa tu? Kerana itu tanggungjawab mereka. Mereka takut akan Allah Subhanahu wa taala. Dia takut akan Allah. Allah memerintah kita jangan campur di dalam kebinasaan. Itu perintah syariat. Maka takut akan Allah itulah nak cegah daripada merebaknya wabak tu. Kerana takut akan Allah. Lepas tu, kalau takut akan Allah, kenapa tak main ramai ke masjid? Dah kita beribadah di rumah lah. Kita beribadah di rumah. Ada ni, kita berjemaah di rumah. Kita balik kepada hukum fiqh pula. Memanglah kebanyakan ulama kepada orang lelaki afdalnya berjemaah di masjid. Tapi ada pandangan ulama, kalaulah datang masjid menyebabkan keluarga kita hampa daripada berjemaah, ada pandangan ulama mengatakan kalau seumpama tu afdal kita berjemaah di rumah daripada kita berjemaah di masjid. Kita ambil pandangan tu pula sekarang ni. Kalaulah sudah tidak dibenarkan berjemaah di masjid,
Ini cerita orang lelaki ni. Orang perempuan memanglah tidak dituntut berjemaah di masjid. Orang perempuan sedang molek barunya. Orang perempuan datang masjid ni hanya untuk menghadiri kuliah agama. Perempuan berjemaah di masjid tidak dituntut. Cuma tidak dilarang. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali, Hanafi larang. Bukan tidak digalakkan, bahkan dilarang. Jadi hak mudah-mudah nak ulas satu hal, lepas tu mudah-mudah nak menghukumkan syirik, nak menghukumkan tak ada akidah. Di mana akidah kita? Sampai ke apa nak tutup masjid. Nak tutup masjid ini mai Jumaat itu pekah bukan akidah. Jadi dengan berlaku seumpama ni boleh tahulah setara mana pemahaman agama orang kita. Di mana akidah? Maksudnya kenapa nak tutup masjid? Kerana takut akan makhluk Allah. Mana akidah? Allah. Senang dibubuh. Serung takut dengar. Orang ceramah lah. Orang komen dalam FB pula bukan di kalangan orang biasa-biasa, orang dengar lah. Tak payahlah. Mana serah kepada pihak berkenaan. Arahannya macam mana? Ikut arahan lah. Syirik akan Allah, takut akan makhluk, tidak ada akidah, tidak ada tauhid. Mengaji tauhid tak masuk, dia kata. Oh, jadi gitu tu. Ketakutan je dia kata. Mengaji tauhid tak masuk tu. Sebab kan pegangan kita kan, makhluk tak ada bekas sama sekali. Kesemuanya datang daripada perbuatan itu tak ada. Tapi syariah kita kena jagalah pula. Macam mana kita nak hindari daripada kemudaratan. Dah kemudaratan timbul jalan mana, pihak berkuasa yang menentukan macam mana jalan untuk menghindari daripada wabak tu merebak macam mana. Atau serah kepada mereka yang berkenaan. Mereka yang berkenaan pula buat satu-satu ketetapan tu bukan ketetapan sendiri-sendiri. Mereka bermusyawarah, mereka berbincang. Siapa kita yang nak buat pandai-pandai pulaknya? Mana boleh kita tidak dirikan jemaah? Ini satu benda yang pelik ni, tidak dirikan semai jemaah. Sekarang ni bukan semai jemaah ni. Jumaat pun tidak didirikan. Jumaat pun tidak didirikan, bukan majmuk 5 waktu ni. Tapi hak Terengganu tak ada lagi lah. Pandai ni. Hak ulai persetujuan tu dengan jemaah dengan Jumaat. Kita majilah hukum pekah pula. Keuzuran-keuzuran yang menggugurkan fardu kifayah solat berjemaah dan juga menggugurkan fardu ain solat Jumaat. Hujang tu, hujang yang masih lagi kita boleh menghadiri Jumaat. Payung banyak, naik kereta pula, hujang tu. Mana kalau kita kata tak berat mana hujang ni? Sudah menggugurkan fardu ain semai Jumaat. Itu dah hukum pekah. Hak ni hak berkaitan dengan wabak penyakit pula. Sama telah lah. Tapi kita kata kita turut kepada pihak yang berkenaan dalam perkara ni. Tak sudah pandai-pandai lah walaupun kita ada title di hadapan ustaz. Tak payah pandai-pandai lah ni. Tapi kalau siapa peringkat nak persoal akidah tauhid seseorang, janganlah.